Akan bicara kita berkenaan dengan pelaksanaan hudud di Malaysia, satu analisis kerana semalam Yadin telah pun melancarkan buku ini yang mempunyai 179 buku surat, dan kalau semalam harganya istimewa RM20 tapi hari ini RM25. Di mana masih lagi istimewa? Masih lagi istimewa. Kerana harga asalnya RM29.90. Tapi kita nak bercakap lebih lanjut tentang pengisian buku ini bersama dengan tamu kita, Haji. Baik, bersama kami di studio pada ketika ini Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang merupakan yang Dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih banyaknya sudah bersama kami. Terima kasih kerana menjemput. Bagi yang mungkin belum lagi mengetahui tentang buku ini, mungkin Datuk boleh berikan penerangan atau latar belakang mengenai buku pelaksanaan hudud di Malaysia, satu analisis. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya buku ini pelaksanaan hudud di Malaysia, satu analisis, merupakan satu kompilasi kepada kertas-kertas kerja yang YADIM, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, anjurkan tahun lepas di tengah-tengah polemik masyarakat yang membicarakan berkenaan dengan hukum hudud, tetapi hakikatnya mereka tak faham apa itu hudud. Dan kebanyakan bercakap atas dasar sentimen dan semangat. Oh, kita kena buat hudud. Tetapi hakikatnya bila tanya apa itu hudud, segala-galanya disebut hudud. Orang tak sembahyang Jumaat, kita kena hukum hudud. Orang tak bayar zakat, kena hukum hudud. Orang yang membunuh, kita kena hudud. Walhal kalau kita fahami, hudud ini adalah sebahagian daripada hukum jenayah syariah, yang mana merujuk kepada hanya 6 ataupun 7 jenis hukuman. Kenapa saya kata ataupun 7? Kerana yang ketujuh itu masih ada perselisihan di kalangan ulama'. Tetapi ijma' ataupun pandangan secara konsensus di kalangan ulama' adalah 6 jenis hukuman yang ditentukan oleh syariat. Apabila saya kata syariat, maknanya ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih. Yang itu disebut berkenaan dengan hukum yang berkaitan dengan dosa peribadi seperti berzina, menuduh orang berzina, minum arak dan juga murtad. Dan dosa yang melibatkan orang awam, soal mencuri dan merompak. Ini saja 6 hukuman hudud kalau kita bercakap dalam konteks hukum jenayah syariah. Kerana selain pada hudud, hukum jenayah syariah ada juga di sana qisas dan juga ta'zir. Qisas ni adalah hukuman yang merujuk kepada bila orang bunuh seseorang, dia akan dihadapkan hukuman dibunuh juga. Ataupun dia mencederakan orang, dia akan dicederakan benda yang sama. Itu qisas. Ta'zir pula, selain daripada hukum hudud yang 6 tadi dan juga hukum qisas, hukum bunuh tadi, selain daripada itu, segala-gala jenis hukuman yang ditentukan oleh pemerintah Islam adalah ta'zir. Maknanya, ta'zir kita sudah laksanakan di Malaysia. Kisas pun sebahagian besarnya sudah dilaksanakan, kecuali ada 20% yang tidak berapa Islamik. Contohnya dari segi kuasa pengampunan. Kalau dari segi Islam, kisas ni kuasa pengampunan terletak pada mangsa, keluarga mangsa yang wajar untuk memberikan pengampunan. Tapi dalam konteks kita, Malaysia, Raja-Raja Melayu ataupun Sultan setelah mendapat nasihat daripada lembaga pengampunan. Yang itu saja yang belum Islamik. Tetapi dari segi hudud, mencuri merompak sudah ada dalam hukum kanun keseksaan, penal code, yang di bawah persekutuan. Manakala 4 lagi sudah ada dalam enactment jenayah syariah negeri-negeri. Cumanya tak sampai tahap hudud. Contohnya rotan kita tak sampai 100 kali rotan bagi berzina yang bukan bukan berkahwin, belum lagi berkahwin, dan macam-macam lagi lah. Maknanya bila kita bercakap soal hudud, kita kena faham secara konteks yang benar bahawa hukum hudud ini sebahagian daripada hukum jenayah syariah yang merupakan daripada sebahagian daripada hukum syariah itu sendiri. Kalau saya boleh tunjukkan dalam gambar rajah ni, saya letakkan secara kesimpulan ataupun gambar rajah, kalau boleh nampak kat sini kan. Islam ini terbahagi kepada 3, akidah, akhlak dan juga syariah. Dan syariah pula ada merujuk kepada hukum hakam yang melibatkan hukum hakam yang melibatkan ibadah, dan hukum hakam yang melibatkan muamalah. Ibadah ni hukum hakam berkenaan dengan sembahyang, puasa, zakat, menunaikan haji, itu hak-hak Allah. Manakala satu lagi hukum syariah adalah melibatkan soal hubungan antara manusia sesama manusia, soal pentadbiran kewangan, soal pentadbiran harta, soal siasat syariah, soal politik dan pemerintahan, soal munakahat, dan salah satunya juga adalah jenayah syariah. Cuma jenayah syariah ni ada cerakinnya pula, hudud adalah sebahagiannya. Maknanya hudud itu adalah sebahagian daripada hukum jenayah syariah yang merupakan sebahagian daripada hukum syariah Islam yang merupakan sebahagian daripada Islam itu sendiri. Maknanya kalau kita faham secara kontekstual, kita tidak akan bercakap secara sentimen. Maknanya tidak buat hudud,
maknanya kita tak buat Islam. Ya. Tak semestinya. Kan? Kalau misalnya saya seorang Islam, tetapi saya tak menunaikan haji lagi, apakah saya dianggap tidak Islam kerana tidak menunaikan haji? Kenapa saya tak menunaikan haji? Mungkin saya tidak mencukupi syarat-syarat menunaikan haji. Tak cukup duit lagi. Atau katakan saya cukup duit, saya ada kesihatan yang baik, tetapi tak masuk dalam kota. Itu tak menjejaskan keislaman saya sebagai Islam. Maknanya ini perkara yang dibincangkan secara tuntas di dalam buku pelaksanaan hudud di Malaysia ini, satu analisis yang mana kita menghimpunkan 9 orang tokoh dari kalangan bekas ketua hakim negara yang membincangkan hukum hudud dalam konteks Malaysia ni, apakah boleh dilaksanakan dalam struktur perundangan dan perlembagaan Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menjelaskan bagaimana hudud ini dalam sisi ataupun kedudukan Islamnya, kedudukan syariat Islam. Jadi antaranya kita minta daripada pemangku Ketua Dewan Ulama PAS sendiri, Dr. Mahfuz, untuk bersama menulis dalam konteks ini. Dan Datuk Dr. Mahmud Zuhdi, Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi, pakar dalam bidang jenayah syariah, cendekiawan yang bukan orang politik, juga menulis dalam konteks ini. Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin pun menulis dalam konteks itu. Dan bukan kita bercakap dalam konteks teori saja, kita nak dengar juga daripada PAS Kelantan dan PAS Terengganu yang bertanggungjawab mengkanunkan ataupun mentakdinkan. Mentakdinkan maksudnya menjadikan hukum syariah ini ataupun hukum hudud ini dalam bentuk perundangan, dokumen perundangan. Itu yang analisis yang komprehensif. Komprehensif. Maknanya kita cover semua aspek. Akhirnya kita nak tengok sama ada apa kekangan, apa cabaran, apa realiti dalam pelaksanaannya. Adakah Datuk percaya bahawasanya ia akan didengari, akan dibaca, terutama sekali bagi golongan sasaran, apatah lagi mereka berada keadaan berbicara berkaitan dengan hudud dalam keadaan yang cukup beremosi dan penuh dengan semangat yang sembrono semata-mata? Ya, sebab itulah kita mengambil inisiatif. Kita rasa masyarakat hari ini dah berpolemik terlalu jauh dalam isu hudud. Kadang-kala dia memberikan satu mesej yang salah kepada orang bukan Islam. Seolah-olah Islam ini hanya agama untuk menghukum. Itu mesej yang salah. Kerana sesama Islam pun tak faham apa itu hudud. Ya, macam saya katakan tadi. Bila tanya hudud, semua semangat nak buat hudud. Betul, kita sebagai orang Islam, dari segi akidah, kita menerima hudud ini sebagai hukum Allah. Tetapi dari segi pelaksanaannya, kita kena faham apa syarat-syarat dia. Kerana dalam konteks hudud ini, Islam itu bukan hanya menghukum. Kita kena faham apa matlamat akhirnya dalam pelaksanaan hukum itu. Matlamat syarak ataupun maqasidus syariah dalam konteks hukum hudud ini. Allah mahukan pelaksanaan hudud ini supaya memberikan keadilan kepada semua. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah pelaksanaan hudud, tidak pernah Nabi ini kalau boleh Nabi ini nak elakkan orang daripada kena hudud. Macam contohnya, sebab kalau kita tengok dalam konteks hukum hudud, beban pembuktian, pendakwaan nak menjatuhkan hukum-hukum hudud itu, kalau ikut ulama, seolah-olah mustahil nak jatuhkan hukum hudud berasaskan syarat-syarat hudud itu. Contohnya orang berzina, kena 4 orang saksi. 4 orang saksi pula kena adil, kena tidak fasik, tidak melakukan dosa. Dan orang ni pula kena tengok dengan mata kepala sendiri perbuatan zina itu. Tetapi kalau zaman Nabi, tak pernah orang dihukum kerana 4 orang saksi. Tetapi mereka sendiri datang kepada Nabi untuk dihukum oleh Nabi SAW. Baik. Terima kasih banyak-banyak Serta Datuk Dr. Ashraf atas kesudian untuk memberi penjelasan seberingkas mengenai pelaksanaan hudud di Malaysia, satu analisis yang diterbitkan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ataupun dikasihnya Yadim, yang telah pun berada di pasaran, khususnya di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Harga asalnya RM29.90. Kalau semalam saya beruntung mendapatkan naskah awal berharga RM20 tapi hari ini pun masih lagi beruntung kerana dijual dengan harga RM25, masih lagi diskaun daripada harga asal RM29.90. Ya, betul. Jadi kita perlu baca buku ini untuk mengetahui isinya, kerana kita dapat melihat 8 bahagian yang syarat dengan kupasan mengenai pelbagai dimensi hukum hudud oleh tokoh yang punya pelbagai latar belakang, termasuk ahli akademik, tokoh agama, pakar undang-undang dan ahli politik parti pembangkang. Semuanya dalam buku ini.